Assalamualaikum and good morning. Hi everybody. So for this video, I will teach you how to solve the questions for the lecture examples. So we have two questions here. So let's begin for the first questions. That is Ku Cantik Manufacturers. Alright. So what is the requirement for these questions? First, you need to compute break-even points in units and RM. Alright. Second, the question asks you to find net income if 500 units are sold. And lastly, alright, unit must Ku Cantik sell. Maknanya we need to find units in order to get the net income of 300 ringgit. Alright. So basically, to solve this problem, we will use a formula. So which formula that we will use? Yes, we will use the formula of contribution. Okay, contribution margin method. Kita akan gunakan kaedah ini. Mana kaedah ini menggunakan formula quantity, right, sama dengan fixed cost tambah dengan net profit bahagi dengan selling price. Sorry, minta maaf, ada kesilapan kat sini. Alright, selling price per unit tolak dengan variable cost per unit. So ini adalah basic formula yang kita akan gunakan. Baik, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Kita nak cari break even point. Okay, kelas. Ingat lagi apa maksud break even point? Break even point ini adalah satu keadaan di mana perniagaan tak untung dan juga tak rugi. Ataupun dalam erti kata lain, jumlah jualan sama juga dengan jumlah cost. Dalam erti katanya, maksudnya dalam kes ini, bila kita kaitkan dengan formula, net profitnya adalah kosong. Okay, net profitnya adalah kosong. Alright, jadi apa yang kita nyatakan kat sini, untuk memudahkan kita menyelesaikan soalan ini, okay, so untuk question satu ni iaitu Ku Cantik, saya letak kat sini untuk mudahkan kita buat rujukan nanti. Okay, nak cari quantity pada break even point. So the formula yang kita akan gunakan adalah fixed cost bahagikan dengan selling price per unit tolak dengan variable cost per unit. Okey, memandangkan net profitnya adalah kosong, jadi kita tak perlu masukkan dalam formula ini. Jadi kita masukkan item yang ada pada maklumat soalan. Okey, bermula dengan fixed cost. Kita dapati nilai fixed cost adalah RM600 bahagikan dengan harga jualan yang dinyatakan dalam soalan adalah RM4 tolak dengan variable cost iaitu RM2.50. Okey, kelas, harus diingat perbezaan di antara harga jualan dan juga kos perubahan unit ini juga disebut sebagai apa, kelas? Ingat tak apa dia? Apakah maksud perbezaan ni? Ini adalah contribution margin per unit. Ni dalam bentuk unit. Okey. Jadi kita bahagikan dan kita akan dapat figure. Dia akan jadi kat sini adalah 600 bahagikan dengan RM1.50. Jadi dia mesti dalam bentuk unit. So amal yang kamu akan dapat adalah 400 unit. Okey, kelas. So ini adalah dalam bentuk kuantiti. Maknanya perniagaan ini memerlukan jualan sekurang-kurangnya RM400 untuk memastikan dia berada pada tahap tak rugi. Tak rugi dan juga tak untung. Tak untung. Tapi kalau dijual 401 unit, dia akan mula memperolehi keuntungan. Itu maksud dia. Okey, kelas. Ini adalah dalam bentuk unit. Sekiranya soalan tu juga minta kamu nyatakan dalam bentuk RM. Jadi untuk tujuan tersebut kita akan darabkan dengan harga jualan. Darabkan harga jualan iaitu RM RM4. So maka nilainya adalah RM1,600 nilai jualan. Untuk
dapatkan titik pulang modal. Okey. So ini adalah jawapan yang pertama. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan kedua ni kata apa? Berapakah untung sekiranya perniagaan menjual 500 unit? Okey, untung net income tu juga bermaksud untung Jadi maknanya kita akan menggunakan formula yang sama. Quantity equal to fixed cost plus net profit divide over selling price per unit, subtract with the variable cost per unit. Okay, so untuk question ini kita fokuskan apa yang dicari. Ya, kita nak cari net profit. Jadi maklumat kuantiti telah pun diberikan dalam soalan. Begitu juga dengan fixed cost, selling price dan juga variable cost. Okey, seperti mana yang dalam soalan, kuantiti yang diminta adalah sebanyak 500 unit. Fixed cost tak ada perubahan, kita menggunakan kos tetap yang sama. Tambah dengan net profit, itu yang nak dicari. Bahagikan dengan selling price per unit tolak dengan variable cost per unit. Kita just ambil saja daripada figure yang atas ni, iaitu RM1.50. Kita tolak siap-siap. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita akan darabkan 500 unit itu dengan RM1.50. So dia akan jadi 750 sama dengan 600 tambah dengan net profit. Jadi ingat kita nak cari net profit. Okey, so net profit sama dengan 750 tolak dengan 600. Maka untungnya adalah RM150. Jadi untung bersih yang akan diperolehi sekiranya menjual 500 unit adalah RM150. Okey. Baik, seterusnya soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, apa arahan dia? Berapa banyak unit yang perlu dijual sekiranya sasaran untung adalah RM300? Untuk soalan kali ini, dia telah menetapkan sasaran untung. Dah tetapkan sasaran untung. Jadi kita tulis dahulu formula dia. Okey, mungkin anda masih lagi belum familiar dengan formula ni, iaitu kuantiti sama dengan fixed cost tambah dengan net profit bahagikan dengan variable cost per unit tolak silap. Okey, kita maknanya ataupun saya buat singkatan terus, iaitu sebagai contribution margin per unit pun boleh. Kita tahu dah, kita faham maknanya perbezaan di antara selling price per unit dengan variable cost per unit itu adalah contribution margin per unit. Alright, so again quantity tu yang nak dicari. Fixed cost, kita masih menggunakan maklumat yang sama, RM600. Tambangan net profit, untung yang disasarkan adalah RM300. Okey, kita masukkan persamaan itu. Bahagikan dengan RM1.50. Okey, maknanya margin caruman unit tak berubah, masih sama RM1.50. Okey, jadi kita selesaikan RM900 bahagi dengan RM1.50. Jadi kuantiti yang perlu dijual adalah sebanyak 600 unit untuk perniagaan ini mencapai sasaran untung RM300. RM300. Okey. Selesai untuk soalan yang pertama. Okey, kelas. Boleh faham setakat ni? Okey, saya harap anda semua boleh faham. Seterusnya kita pergi pada soalan berikut. Okey, agak menyuruhkan sikit soalan ni sebenarnya. Okey, dia ada soalan lain sebenarnya. Okey, soalan kali ini dia nak melihat perubahan pada kos berubah, changes in variable cost. Which the changes in variable cost will affect the contribution margin. Maknanya jika berlaku perubahan di dalam kos berubah, sudah tentu akan menyebabkan perubahan kepada margin sumbangan. Sumbangan. Okey, kita lihat contoh. Ini contoh yang kedua. Dia tersorot dalam soalan ni. In order to increase the sales volume, Pongsu 1000 Sdn Bhd plan to give away 10% commission
on top of the selling price to the salesperson. Okay, ada satu istilah kat sini iaitu 10% commissions. Right, 10% commissions. Okay, saya akan pergi istilah ni sebentar lagi. Tengok soalan berikutnya. The following are the operating data. So we have selling price, ada variable cost dan juga fixed cost. Right. So compute break-even point in units. Okay, itu number one. And second, the amount of sales that will be necessary to realize RM 15,000 of income. Maksudnya berapa banyak unit yang perlu dijual. Sebenarnya bukan unit ya, amount. Amount ni mesti dalam bentuk RM. Ya, untuk memastikan ianya boleh mencapai keuntungan sebanyak RM15,000. Okey, kelas. Kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama nak cari break even point in unit. Tapi sebelum tu, kita lihat beberapa perkara yang penting sebelum kita boleh menyelesaikan soalan ni. Yang pertama, kita sudah ada data asal. Okey, data asal. Yang mana data asal? Okey, yang ini adalah data asal. Okey, data asal. Sebelum berlaku perubahan. Jadi maknanya variable cost asal adalah RM16. Selling price RM20. Baik. Ada satu keadaan sekarang ni perniagaan merancang nak bagi commission. Right. Dia kata 10% commission on top of the selling price. Maknanya commission ini dikira berdasarkan kepada harga jualan. Okey, harga jualan. Baik. So, apakah tugas kamu yang perlu kamu buat? Kamu kena nyatakan apakah gelagat kos untuk komisen ini? Adakah dia kos tetap? Adakah dia kos berubah? Ataupun kos bercampur? Okey, agak-agak kamu apa dia sebenarnya? Okey, sebenarnya komisen ini adalah variable cost. Okey, variable cost. Kenapa dia variable cost? Sebab komisen ini ataupun belanja ini dia bergantung kepada jualan. Maknanya perniagaan akan memberikan komisen kepada pekerja berdasarkan kepada sales perniagaan. Sekiranya pekerja itu dapat membantu perniagaan meningkatkan jualan, sudah pastilah komisen yang akan diperolehnya adalah meningkat juga, banyak juga. Maknanya ada perhubungan kat situ. Di antara jualan dengan belanja komisen. Okey, maknanya bila perniagaan memperolehi jualan yang banyak, sudah pastilah juga akan menyebabkan belanja komisen juga turut meningkat. Maka ada wujudnya hubungan di antara kos dengan kuantiti jualan di situ. Jadi maknanya kat sini komisen itu adalah variable cost. Jadi dia kata apa? 10% daripada harga jualan. Jadi kita kena pasti harga jualannya adalah RM20. Maknanya 10% daripada RM20. So maknanya kos ataupun belanja komisen adalah RM2 per unit. Jadi maknanya akan berlaku perubahan kepada kos berubah. Di mana kos berubah asal adalah RM16. Jadi sekarang kita kena tambah lagi RM2. Alright, maknanya variable cost baru dia akan jadi RM16 tambah dengan RM2, maka akan jadi RM18 per unit. Maka ada perubahan kepada kos berubah. Jadi setentulah yang akan memberi kesan kepada pengiraan break even point yang kita nak cari sekarang ni. Okey. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda cara kita nak selesaikan ni. Okey, so ini adalah question number 2. Okey, apa nama syarikat tu tadi? Pongsu 1000 Okey, Pongsu 1000 Sendirian Berhad. Okey. Pongsu 1000 Sendirian Berhad. Okey, so kita akan mencari kuantiti pada tingkat titik pulang modal, break even point. Okey. So tengok pada maklumat soalan. Okey, fixed cost berapa? Okey, 16,000.
kita akan bahagikan dengan harga jualan RM20, tolakkan dengan maknanya RM16 tambahan RM2. Maknanya ni adalah commission. Commission tadi ni yang telah kita kira. Jadi 16,000 bahagikan dengan berapa? Berapa beza dia? RM2 kan. So bilangan unit yang perlu jual lah 8,000 unit. 8,000 unit. Jadi itulah kesan dia. Kesan dia. Okay, kelas? Right. Kemudian soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Dia kata apa? The amount of sales that will be necessary to realize to realize the RM15,000 of income. Okey, jadi maknanya di sini apa yang kita kena buat, kita nak cari berapa unit yang perlu dijual supaya boleh mendapatkan keuntungan RM15,000. Okey, so kita gunakan formula iaitu quantity sama dengan alright. Fixed cost masih menggunakan data yang asal RM16,000, tambah dengan sasaran untung RM15,000 bahagikan dengan berapa? RM2. Maknanya kita gunakan data yang telah pun diubah tadi untuk variable cost. Okey, jadi bilangan unit yang diperjual adalah 15,500 unit. Okey, dia nak dalam bentuk amount of sales kan. Jadi kita kena darabkan dengan 15,500 tadi, darabkan dengan berapa? Harga jualannya adalah RM20. So berapa jualan itu kelas? Tolong kira. So 15,500 darabkan dengan RM20. So akan jadi RM310. Okay, RM. Okay. Right. So soalan berikutnya, di bawah tu, dia nak lihat pula sekiranya, kalau tadi kita bincangkan tentang perubahan di dalam kos berubah. Yang ni tadi, kita bincangkan yang ini. Menggunakan data yang sama, kita akan lihat sekiranya berlaku perubahan pada harga jualan. Pada jualan. Dia kata apa? In order to increase the sales volume, Pongsu 1000 considered a proposal to reduce, mengurangkan 10% of the selling price. Mana sekarang kita nak lihat berlaku perubahan pada harga, apakah kesan ke atas break-even point in units and the amount of sales. Kalau kita nak dapatkan keuntungan RM15,000. Baik. Jadi maknanya sekarang kita akan memfokuskan perubahan yang berlaku pada selling price. Jika kita nak reduce, maknanya selling price yang asal, selling price yang asal adalah RM20, RM20. So kita nak kurangkan. Ada dua cara nak kira. Saya akan gunakan pendekatan yang pertama, contoh yang pertama, kaedah yang pertama ni, kita boleh terus darab. Maknanya darabkan dengan berapa? 0.9. Kenapa 0.9? 0.9 ni bermaksud 1 tolak dengan 0.1. Maknanya kita nak kurangkan sebanyak 10%. That's why dia jadi 0.9. Kalau dia meningkat, katakan, contohlah soalan tu kata harga jualan meningkat sebanyak 10%. Jadi maknanya kita akan jadi 1 tambah dengan 0.1. Dia akan jadi 1.1. Itu cara pengiraannya. Jadi maknanya kita boleh dapat jawapan. Sekiranya kita menggunakan cara ini, so kita akan dapat sebagai RM berapa? RM18. Ataupun kita menggunakan pendekatan yang tradisional, lambat sikit lah. Kita kira satu-satu. Macam mana cara kira dia? Mula kita dapatkan RM20 darabkan dengan 10%. Dapatlah RM2 kan? Lepas tu tolak pula RM20 tolak dengan RM2 akan dapat RM18.
sama saja caranya, cuma bezanya yang ni cepat sikit, yang ni lambat sikit. Yang penting jawapan dapat sama. Okey. Baik, so kena faham ya, maknanya kalau kamu nak menggunakan cara pengiraan ni kena pastikan kalau dia bertambah, kamu kena tambahkan. Kalau tolak, mengurangkan, kena tolak ya. Okey, jadi kita tahu kat sini ada berlaku perubahan pada harga jualan. Jadi harga jualan yang baru adalah RM18. Jadi kita akan masukkan dalam persamaan. Okey, saya akan tambahkan sheet kat sini. Okey, untuk menjawab soalan berikutnya. Okey, sekiranya berlaku perubahan pada selling price ya, maknanya changes in selling price. Okey, kita dah buat calculation tadi tu. Baik, kita akan menggunakan contoh yang sama. Mak nak cari quantity in BEP. So, quantity in BEP. So, the equation will be fixed cost bahagikan dengan selling price per unit tolak dengan variable cost per unit. Okey, jadi dia punya fixed cost tak ada perubahan sama, iaitu RM16,000 bahagikan dengan selling price. Selling price kita akan gunakan nilai harga yang baru setelah berlaku pengurangan menjadi RM18 tadi. Tolakkan dengan kos berubah. Kos berubah pun kita gunakan yang baru iaitu RM16. So, kita bahagikan dan hasil jawapannya adalah sebanyak 8,000 unit. Okey, 8,000 unit. Okey, ingat ya macam dapat RM18 tadi saya dah tunjukkan. Yang ni tadi pun kita dah cari berdasarkan kepada figure mana figure tadi. Okey. Okey kelas. Saya betulkan sikit ya. Yang RM16 ni kita menggunakan data yang asal. Okey, data yang asal maknanya kita tidak mengambil kira yang commission tu. Ya. Sebab biasanya kalau kita nak menjawab soalan ni, dia mesti balik kepada data yang asal. Okey, ni tu jangan kamu risau, dia akan beritahu dalam soalan Okey, so soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya adalah untuk mencari kuantiti yang perlu dijual sekiranya perniagaan nak mendapatkan keuntungan sebanyak RM15,000. Okey, jadi kuantiti sama dengan fixed cost. Kita mesti menggunakan uang yang sama RM16,000 tambah dengan sasaran untung RM15,000 bahagikan dengan contribution margin per unit iaitu RM2. So akan jadi akan jadi 15,500 unit bukannya RM Okey, kalau nak dapatkan RM, okey, so kita kena darabkan iaitu 15,500 unit darabkan dengan harga jualan RM18. So dia akan jadi apa tu? 15,500 darabkan dengan RM18 Okey, darab dengan RM18. Sudah akan jadi 279,000. Okey kelas. Boleh faham setakat ni untuk penyelesaian bagi kedua-dua soalan ini, iaitu yang ni dikatakan sebagai analisis sensitivity di mana kita ada berlakunya perubahan kepada item yang kita bincangkan pada soalan ini, perubahan kepada kos berubah dan juga perubahan kepada harga jualan yang akan beri kesan kepada analisis cost volume untung. Okey kelas, sekian dahulu untuk video kali ini. So kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.